Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama pada muka surat yang ke-19, fardu wudu. Yang pertama, niat. Kita baca dah dulu tentang syarat-syarat niat. Yang pertama, orang yang berniat itu hendaklah orang Islam. Yang kedua, hendaklah orang yang berniat itu memayyiz. Memayyiz maknanya tahu membezakan mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, mana elok, mana tak elok. Itu memayyiz. Syarat yang ketiga, janganlah niat itu tergantung. Tergantung di sini maknanya jangan niat tu bercampur dengan niat-niat lain. Sambil ambil wuduk, niatnya untuk menyejukkan muka. Sambil berwuduk, niat dalam hatinya nak menyucikan muka. Sambil berwuduk, niatnya saja-saja nak cuci kaki, cuci tangan. Itu niat tergantung. Ada benda lain yang bercampur dengan niat itu, maka dia dipanggil sebagai niat yang tergantung, maka tidak sah jika ada niat-niat yang bercampur dengan niat-niat lain. Sesiapa yang berniat dengan wuduknya itu kerana hendak bersejuk ataupun sesuatu yang boleh menghasilkan dia dengan tiada berqasad, beserta niat yang muktabar seperti berbersih-bersih, memadailah kerana hasilnya itu dengan ketiadaan berniat. Dia kata kalau kita niat berwuduk dalam masa yang sama, tidaklah berqasad untuk menyucikan muka, cuma dia gosok betul-betul. Dia gosok betul-betul muka ni supaya muka dia bersih. Yang tu sah dia niat dia. Sebab dia bukan niat nak membersih, dia niat nak berwuduk, cuma cara dia basuh tu cara betul-betul macam nak basuh muka. Yang tu tak apa. Dia ambil dia basuh tenyik. Itu niat dia, perbuatan dia tu macam basuh, tetapi dia tidak berqasad semata-mata nak basuh. Dia berqasad berwuduk dengan membasuh tangan. Maka hukumnya sah. Seperti orang yang sembahyang, berniat sembahyang dan menolak membayar dan membayar hutang, maka sesungguhnya terbayarlah dia kerana berbimbangnya dengan orang yang berhutang itu tiada dikehendakkan kepada niat. Begitu juga dengan orang yang buat sembahyang hajat misalnya. Dia sembahyang hajat mesti ada niat, perbuatan dia perbuatan sembahyang, tapi niatnya ialah solat hajat untuk memudahkan membayar hutang. Maka jika luput niat yang muktabar, yang betul-betul yang batal sembahyang, batal wuduk ni apa? Luput niat yang asal. Apa niat asal? Niat asal ialah berwuduk. Seperti bahawa dia berniat seseorang itu kerana hendak bersejuk-sejuk sahaja, walhal lupa ia daripadanya, maka tiadalah sah membasuhnya itu, tiada sah wuduknya itu, kerana niat muktabar yang asal telah pun dia buang. Dia kata aku nak wuduk lah, boleh cuci muka sekali, boleh sejuk-sejuk, panas sangat. Dia pun dah qasad dalam hati dia nak menyejukkan muka, lalu dia pun berwuduk, maka hukumnya tiada sah wuduknya itu. Dan yang dibasuhnya kerana hendak bersejuk-sejuk dan hendaklah diulang membasuh itu dengan tiada payah berwuduk. Ulang balik basuh muka tu, ulang balik basuh kaki tu. Tang basuh kaki, ketika basuh kaki, semasa basuh kaki dia tertinggal niat ataupun dia tertukar niat. Dia niat nak buang kotoran, ataupun dia niat dia nak bersihkan kaki dia, ataupun dia niat nak bersejuk pada kaki dia. Maka di kaki saja yang kena ulang balik niat perbuatan berwuduk. Tak payahlah ulang daripada awal basuh muka tu, memadailah pada kakinya saja.
Ini adalah nisbah yang sah. Adapun tentang pahalanya, maka berkata Az-Zurqashi, perkara yang zahir itu tiada apa hasilnya. Dia kata daripada segi sah, hukumnya adalah sah. Tetapi jika niatnya macam itu, tiadalah berpahala, sah saja. Macam orang yang buat korban. Orang yang buat korban seekor lembu depan rumah dia. Dia sembelih lembu korban. Kemudian dia panggil orang anak beranak dia makan, sah korbannya. Hukum sah. Tetapi tidak ada bahagian untuk orang miskin datang makan. Tidak ada bahagian untuk orang miskin untuk disedekahkan daging korban itu. Maka hukumnya tiada memadai korban itu. Maksudnya tiada berpahala korban itu. Sebab tidak memberikan hak kepada orang miskin. Hukumnya sah tapi tiada memadai dengan pahala. Serupa kita sembahyang Jumaat. Kita bercakap ketika khutbah sedang dijalankan. Sembahyang Jumaat sah tapi tak ada pahala atas sembahyang itu. Sekadar lepas tanggungjawab tapi tak lepas untuk dapat pahala. Ini maksud sah dan tidak memadai. Kalau sah memadai maknanya sah dan ada pahala. Kalau sah tidak memadai maknanya sah tapi tak ada pahala. Macam tuan-tuan, anak dahaka pada mak bapak, sembahyang sah tapi tak memadai, tak ada pahala. Tadi pergi curi jambu jiran sebelah rumah, balikkan baru nak minta izin. Yang dulu-dulu pun tak minta izin, main curi jambu makan. Sembahyang tuan-tuan sah tapi tak diberi pahala sebab mencuri. Itu yang kita kena faham. Sembahyang sah, pahala tak dapat. Kita nak sembahyang sah dan pahala dapat. Macam orang perempuan lah, sembahyang rajin tapi bantah suami, sembahyang sah, pahala tak dapat. Ataupun sembahyang suami sah tapi tak ajar isteri, tak bagi nafkah pada isteri, pahala tak dapat. Sembahyang lepas tanggungjawab tapi pahala tak ada. Sebab tanggungjawab yang lain yang berhubung kait dengan ibadat itu kita tidak tunaikan, tidak sempurnakan. Baik, Al-Imam Ghazali telah memilih pula pada perkara yang disekutukan dalamnya ibadah ini dengan perkara dunia selain daripada riya, iaitu diiktibarkan bahawa kesungguhan orang yang beramal, maka jika qasad dunianya lebih kuat, tiadalah baginya pahala. Imam Ghazali kata, kalau kita niat berwuduk, dalam masa yang sama kita niat untuk menyucikan muka, Imam Ghazali kata pahala akan diberi mengikut niat mana yang lebih kuat, niat berwuduk atau niat nak menyucikan muka. Kalau niat berwuduk lebih kuat daripada niat nak menyucikan muka, dapat pahala. Tapi kalau niat menyucikan muka lebih kuat daripada niat berwuduk, hukumnya tidak ada pahala. Ini pendapat daripada Imam Ghazali berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, surah Al-Bayyinah. Artinya, dan tidak disuruh mereka itu melainkan mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri semata-mata kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bersedekah itu terbahagi pada tiga kumpulan, 3 tahap. 3 tahap itu dibahagikan pula mengikut kepada keikhlasan masing-masing. Tahap yang pertama, orang yang memberi dalam keadaan mengikut. Dia beri dan dia ikut dengan kata-kata. Dia memberi, dia ikut dengan perkataan. Baju dia tu pun aku yang bagi. Memberi, kemudian dia ikut. Malah bukan setakat mengikut, dia mengutuk, dia menyakitkan orang yang dia bagi. Sakit hati dengarnya. Nah, ambil lah, duk minta aja, ambil, bagi, tapi duk bagi dalam keadaan menyakitkan orang yang menerima. Yang macam ini tidak ada pahala. Dia bagi dan dia kutuk, dia bagi, dia ungkit. Dia bagi itu pula dengan tujuan menyakitkan hati orang. Yang kedua, orang yang memberi kerana malu. Macam kita bubuh duit dalam tabung, takkan tak bubuh. Orang sebelah aku bubuh jugalah.
Dia bagi kerana orang sebelah bubuh. Dia bubuh sebab orang sebelah bagi. Maka dia pun bubuh sebab orang sebelah bagi. Ini nombor 2 punya tahap. Maka tahapnya taklah sebesar tahap orang bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang awal-awal sekali, yang paling utama sekali, memberi kerana Allah. Ada 3 jenis sedekah. Memberi yang diungkit, memberi kerana malu, memberi untuk cari keredaan Allah. Yang paling tinggi yang nombor 1, yang tak bercampur dengan niat lain, melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Selasa yang lepas saya mengajar di satu bank, di sebuah bank. Satu staf bank dia bagi saya RM60. Dia tulis hadiah, minta bagi pada orang miskin. Saya kata saya sampaikanlah. Tapi dia nak resit. Saya kata mana ada orang miskin resit. Tak apalah, saya pun bagi. Saya pun dah ada, sekolah kita dah ada senarai orang miskin. Kita tengok yang mana giliran yang dapat giliran orang miskin, giliran Makcik Iyah. Habis mengajar, saya pergi rumah Makcik Iyah nak bagi duit fidyah puasa ni. Makcik Iyah tak ada. Pasal dia ni kerja basuh pinggan di kedai. Jadi tak apalah, petang sikit-sikit lah kot saya pergi lain. Balik rumah, saya nak pergi mengajar, pergi lagi rumah Makcik Iyah. Saya pun bagi duit fidyah. Orang susah, perempuan janda pula, anak tak ada, suami mati, duduk rumah pun PPRT, semua T. Suami mati, PPRT, dia pun tak apa nak erti. Dia banyak T, bagi terima kasih Ustaz, alhamdulillah lah, terima kasih. Balik lah saya. Semalam hari Khamis, minta maaf, kemarin hari Khamis, saya pun duduk di pejabat saya. Perempuan yang bagi fidyah ni datang lagi. Mana resitnya? Buat lembik tengkuk tanya kat saya ni. Geram saya kata. Saya dah bagi-bagi je. Yalah, mana resitnya? Saya kata mana ada orang miskin resit? Lain kalau bagi dekat sekolah ke, bagi dekat apa, adalah resit. Ini bagi kat orang miskin, nak resit apa? Takkan saya nak minta resit dekat Makcik Iyah. Makcik Iyah resit. Apa ke benda resitnya Ustaz? Ya Allah. Orang miskin. Macam tuan-tuan bagi ke anak yatim, suami dia mati, tinggal anak yatim 3 orang. Tuan-tuan bagi sedekah ke anak yatim tu. Resit? Nak mampus. Saya kata daripada hari Selasa, saya kata, tak ada resit, saya tak makan duit ni. Duit ni tak masuk sekolah saya. Kalau masuk sekolah saya keluarkanlah resit. Masalah dia tak masuk, saya terus bagi. Janganlah tak percaya dengan saya. Bukan tak percaya saja nak tengok. Asmalah. Aku lemah lah. Lemah tuan-tuan. Saya buat keluar dompet saya nak bagi RM60. Saya stapler macam dia stapler juga. Nah, RM60 pergi balik. Lah ni akak pergi cari orang miskin, akak bagi duit sendiri kat orang miskin, minta resit kat orang miskin. Tak apalah kalau ustaz dah bagi, tak apa. Tak. Belah-belah saya tak mau tengok. Saya tak mau tengok. Saya kata tak ikhlas, saya kata. Yang pertama, akak tak percaya kat saya, seolah-olah saya kebulok dengan RM60 tu. Yang keduanya, akak tak tahu nak cari orang miskin. Macam mana hidup orang miskin. Jangan kata resit mereka tak ada, kertas kosong pun tak ada. Tak ada. Tak apa lah kalau ustaz dah bagi, tak apa lah. Kan masalah tu saya kata. Pasal akak hati lain. Direct saya sebut, saya bukan yang simpan-simpan. Dalam hati kak tu apa? Kak perasan saya makan duit akak. Tu ya. Kalau saya bagi resit pun, kalau saya makan, kak tahu apa? Kalau kata saya bagi resit dekat akak, dan saya makan duit tu, kak tahu tak? Kak tak tahu juga. Betul ya, resit dah dapat. Tadi kak pergi cari orang miskin, pergi minta resit. Ustaz ingat marah saya tak marah, tapi saya terasa. Dan ustaz bagi dekat Kak Iyah, Makcik Iyah ustaz bagi. Makcik Iyah mana? Makcik Iyah depan rumah saya. Dekat rumah saya. Dan ustaz bagi, tak apalah, ambil lah duit ni balik. Duit tu saya sedekah kat akak. Ambil resit. Terus dia belah terus.
Inilah tuan-tuan mentaliti kita. Hang bagi kerana apa? Hang bayar tu kerana apa? Bila saya kata dekat dia, apa resit? Dia kak pun tak boleh bagi resit. Ini pun masalah tuan-tuan. Lainlah kalau bagi pada sekolah ke, bagi pada masjid surau ke, kita bolehlah keluar resit. Dia ada bendahari, dia ada penyata kira-kira. Dan ni kita sedekah kat rumah. Macam tuan-tuan bagi kat tabung semalam, tabung bergerak semalam, bagi RM2. Resit Ustaz Zuhair RM2. Dia nak bagi siapa macam tu, tak payahlah resit. Baik, ini yang pentingnya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarat yang kedua, membasuh muka. Syarat yang kedua, membasuh muka. Apa maknanya? Membasuh. Tuan-tuan tahu tak membasuh tu apa? Membasuh. Oh, maknanya Ustaz kita kena ambil sabun ke Ustaz? Tak semestinya. Tu Ustaz kata membasuh. Ya, membasuh. Membasuh di sini maknanya tonyuh, meratakan air, menggosok. Itulah makna membasuh. Kita ambil air paip, kita ambil paip getah, kita pegang belah kanan. Makruh pegang belah kiri. Nah, makruh pegang belah kiri, gosok belah kanan. Makruh pegang belah kanan, gosok belah kiri. Menyampaikan tu dengan ini maknanya menggosok. Ni menggosok, inilah membasuh. Inilah menggasuh. Bukan ambil wuduk, itu bukan membasuh. Membasuh ni gosok. Ratakan daripada tempat tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Daripada anak telinga kanan sampai telinga kiri. Itu yang dikatakan membasuh. Sama ada dengan perbuatan orang yang berwuduk atau dengan pertolongan orang lain jika uzur. Tuan-tuan lumpuh tapi boleh bercakap. Tangan tak boleh bergerak, terpaksa ambil wuduk di atas katil, maka bantuan orang lain. Isteri tolong ambilkan. Isteri pakai sarung tangan. Isteri suruh suami dia niat, abang niat saya nak wuduk untuk abang. Jadi kita ambil lah. Isteri ambil lah wuduk, niatnya suami. Isteri ambilkan. Jangan niat pada isteri, saya kewudukkan suami aku kerana Allah Ta'ala. Itu suami dah mati. Orang mati, tukar mandi niatkan, aku mandi atas ini mayat kerana Allah Ta'ala. Tapi suami tuan-tuan hidup lagi. Jangan saya kewuduk atas ini mayat kerana Allah Ta'ala. Itu dah mati suami dia. Suami lah kena niat, sebab suami masih hidup. Dapat pahala tu. Setengah orang dia tak faham ni. Dia tak faham. Dia faham pahala ni dapat dengan sembahyang, pahala ni dapat dengan baca Quran, zikir. Dia tak faham pahala tu juga boleh dapat dengan sebab ambil air sembahyang pada orang sakit. Macam kita ni isteri nak baca Quran, suami ni sakit, ambil air dahaga benar rasanya orang nak baca Quran pun tak boleh. Dia membaca Quran, ya ayyuhallazina amanu, dapat pahala ke tu? Tak dapat. Baca Quran tu sunat, berkhidmat kepada suami wajib. Nanti lu habis 2 muka lu saya ambil, sabarlah sekejap. Ya ayyu 2 muka, habis 2 muka suami pun mati, padam muka. Tu mulalah menangis bila wartawan mai temu ramah. Dia nak air dahaga minum, saya tak buat, tekilan benar rasanya. Mulalah jadi bahan cerita sebulan. Taulah mak rasa sedih, mak nak baca Quran dia minta air, mak sikit lagi nak habis 1 ain lagi dah. Dia tak tahu suami pun 1 ain juga nak mati. Abang nak air, tinggalkan sekejap baca Quran. Suap suami dulu. Nak lagi abang 1 ton drum saya boleh hantar. Itu perli nama dia. Jadi kita kena faham. Macam orang datang mengaji sebab mak dia sakit, dia tak boleh datang. Kita ngajak dia datang. Oh Kak PA, datanglah malam pagi ni ada mengaji Ustaz Kazim daripada Ipoh.
Pukul berapa? 9 sampai 11. Tak dapat lah pagi-pagi ni, maklum sajalah mak saya tu nak ke tandas lah, nak tukar lampin pakai buang lah, susah. Tak dapat lah saya mengaji. Rugilah kamu tak dapat pahala pahoi. Siapa cakap dia tak dapat pahala? Dia dapat pahala jaga mak. Kita dapat pahala mengaji. Jangan bila kita tengok dia tak mengaji, kita kata dia tak dapat pahala. Dia dapat pahala dengan sebab jaga ibunya yang sakit. Kita dapat pahala dengan sebab kita mengaji. Jadi ustaz, maknanya ustaz, kalau macam mana kita nak dapat pahala tak payah mengaji? Bela orang sakit. Minyak jimat, parking kereta pun senang, duit tabung pun tak payah masuk, bela orang sakit. Masalah dia ustaz, orang rumah saya semua sihat ustaz, tak ada sakit-sakit. Kalau begitu kitalah sakit. Rasulullah kata, siapa-siapa yang suka buat ibadat, tiba-tiba dia sakit, tak boleh nak buat satu ibadat, dia tetap dapat pahala ibadat walaupun dia tak buat. Macam tuan-tuan mengaji, rajin tadah kitab, rajin berkuliah. Satu hari sakit, tak dapat datang hari Sabtu, pengajian Sabtu. Duduk di rumah menur atas tilam sakit. Apalah Ustaz Kazim mengajar hari ni, tak apalah dia ngutuk orang. Yang kita tak boleh pergi, makan ubat, topak sini, topak sini, stem sana, stem sini, minyak angin 4, minyak gamat 4. Angin sakit benar mak ni ha. Tak ada mengaji dengan Ustaz Kazim, tetap dapat pahala mengaji. Dengan dua syarat, sabar dan redha masa sakit. Dapat pahala mengaji walaupun tak datang berkuliah. Jadi akak-akak kalau nak dapat pahala tak payah mengaji, minta sakit, insya-Allah dapat pahala. Ini maksud yang dikatakan niat tadi bercampur dengan ibadat. Dia kata lagi, begitulah hukumnya pada sekalian anggota. Basuh tangan, kalau kita tak boleh buat, patah tangan kita. Isteri kita basuh, suami kita basuhkan, anak kita basuhkan, boleh. Tetapi kalau tuan-tuan sihat, saja-saja tuan-tuan minta orang basuh, hukumnya adalah makruh. Pak, kamu isteri abang, kamu tolong ambil wuduk untuk abang. Abang malas nak ke dapur, abang malas nak ke bilik mandi. Dia duduk atas kursi malas, dia pun malas. Dia suar muka dia, cepat ambil wuduk. Isteri pun ambil lah, basuhlah tangan, basuhlah kepala. Sejadah letak elok, aku nak semayang ni, aku ni bos. Maka hukumnya adalah makruh kerana riak. Tak boleh. Tetapi kalau sakit, kalau uzur, hukumnya harus minta orang lain tolong ambilkan wuduk. Baik. Di manakah hak muka? Dan haknya adalah daripada tempat tumbuh rambut. Masalah ustaz, saya sekarang rambut tak tumbuh ustaz. Sudah tak ada langsung ustaz. Tempat dulu di mana? Di sinilah tempat tumbuh rambut ni, di dahi ni. Saya katalah dulu kalau rambut tuan-tuan tumbuh di belakang, itu nama dia cekelat hek. Janganlah ambil daripada sini basuh. Itu bukan muka, ini kepala. Kepala daripada tempat tumbuh rambut di sini sampai ke mana? Di bawah dagu, kesudahan dagu, kesudahan janggut, yakni di bawah dagu. Itu hak muka. Dan melintang daripada dua belah telinga, ini dipanggil sebagai muka. Melintang daripada dua belah telinga, daripada tempat tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Baik, bila kita faham tentang membasuh muka tadi, dia kata wajib membasuh satu juzuk daripada kepala dan daripada yang tiada ada rambut daripada bawah dagu, kerana kaidah ma la yutimmul wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Barang yang tiada sempurna wajib melainkan dengannya, maka benda itu adalah hukumnya wajib. Itu kaedah usul. Benda wajib akan jadi wajib bila jumpa dengan perkara yang wajib. Maka tak sempurna benda wajib melainkan kita buat benda itu, maka hukumnya adalah wajib. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan wajib itu apa?
daripada satu juzuk bahagian kepala. Ini satu juzuk bahagian kepala kita. Satu bahagian. Sehinggalah di bawah dagu. Wajib di sini. Jangan suka betul-betul ikut dahi saja. Jangan suka betul-betul di bawah telinga ni saja. Sebelum telinga. Lebihkan daripada sini. Supaya sempurna wuduk kita. Dan wajib membasuh tiap-tiap bulu. Yang disebut di sini sebagai hudbun. Iaitu bulu di muka. Yang tumbuh di pelupuk mata. Wajib dibasuh. Bulu ni. Bulu kening. Bagi yang tuan-tuan yang tebal-tebal. Bulu kening yang tebal. Ada orang bulu kening dia tebal sampai tutup mata. Bila nak tengok orang, dia buka bulu kening. Lepas tu dia tutup balik. Sebab tu agak-agak macam tu tuan-tuan. Jenis macam tu bolehlah potong. Sampai nak nampak mata pun susah nak tengok. Yang tak bolehnya pergi cukup buang terus. Yang tu tak boleh. Yang tu yang tak boleh tu pergi cukup buang. Kalau bulu mata dah tebal sangat, bulu kening dah tebal, tapi tak nampak apa ni. Macam tu buat binatang hak rendah tu lah. Hak comel. Tapi pegang haram kan. Pegangnya kena mughalazah lah, kena sama. Pegang tak haram lah. Sebab tak nampak apa, potong sikit trim elok. Tak salah. Sebab ada orang yang kening dia tebal. Jadi kalau agak-agak nak susah nak wuduk, pastikan nipihkan sikit. Tetapi buang cukur itu haram. Kalau dah buat ustaz, barang yang lepas jangan dikenang. Lepas buang ni dia tumbuh balik tak? Oh tak tumbuh dah ke? Ya ke kak? Lepas-lepas buang ni tumbuh balik tak? Tumbuh. Tumbuh abang eh. Masya Allah dia tumbuh. Dia tak tumbuh pun dalam sebulan dua je kan. Lepas tu dia tumbuh. Lepas tu tak apa lah. Potong sikit-sikit tak apa. Yang tak maunya hilang terus. Langsung tak ada. Pergi ambil pensel 2B pula. Pergi bubuk macam ni. Yang tu yang tak mau tu. Ya tak boleh. Baik. Kemudian. Yang kedua. Iaitu bulu mata dan bulu kening. Iaitu bulu yang tumbuh di sebelah atas mata. Kena ratakan. Yang kedua misai. Iaitu bulu yang tumbuh di atas bibir sebelah atas. Itu dipanggil misai. Misai yang tebal. Makruh disimpan. Tuan-tuan simpan misai tebal-tebal. Masuk pertandingan misai tercantik. Makruh hukum dia. Buat dandan misai tu makruh. Nabi suruh menipiskan misai. Bukan buang terus. Nipiskan saja. Supaya senang beribadat. Setengah misai ni tak nampak mulut. Bila minum susu, melekat susu kat misai. Ni. Kan? Dia kata misai garang. Dia tunjuk garang nak jadi polis, dia kata kena simpan misai. Sebab tu orang yang tak polis pun simpan misai. Supaya orang kenal dia polis. Tak payahlah tuan-tuan. Supaya senang ibadat. Yang ketiga. Dan bulu kumis. Iaitu bulu yang tumbuh di atas bibir sebelah bawah. Dan juga wajib membasuh bulu-bulu yang tumbuh di pipi. Dipanggil jambang. Yang ini janggut. Yang di tepi ni jambang. Yang di atas ni misai. Yang di atas mata ni kening. Semua bulu muka ni kalau tebal kena gosok macam ni. Kalau nipis macam saya punya ni, tak apa nak hidup ni, wajib disampaikan ke kulit kepala, ke kulit muka. Wajib ni kalau hak jenis nipis. Kalau yang jenis panjang berjelau punya jambang tu, memadailah diselat-selati macam ni. Kalau yang pendek macam saya ni, wajib sampai ke kulit. Pasal dia nipis. Kalau dia panjang berjela sampai boleh sikat rambut, yang tu membuat macam ni. Memadailah macam itu. Tak wajib tuan-tuan ambil paip getah tu, tuan-tuan duduk semua. Terus tak wajib. Begitu juga tak wajib basuh muka di dalam kelopak mata. Tuan-tuan boleh pejam mata. Masa ambil wuduk pejam mata. Boleh? Tak payahlah ambil paip getah semua. Bukan. Dia kata ni pun bahagian muka tak. Wajib kena. Tiap-tiap kali ambil wuduk merah mata. Tak payah. Tuan-tuan boleh pejam mata masa ambil basuh muka di wuduk itu. Adapun janggut laki-laki yang nipis,
maka wajib membasuh zahir dan batinnya. Zahir janggut, batin bawah janggut, tapak janggut tu, kulit janggut wajib basah kalau janggut nipis. Dan jikalau tebal, wajib membasuh zahirnya sahaja. Yang wajib kena basuh jambang tu saja, jambang janggut tu saja. Bawah tu tak payah dah tuan-tuan. Tuan-tuan memadai menyelati macam ni sudah. Sebab susahnya, ya, sebab susah menyampaikan air kepadanya. Lagi pula yang tebal itu jarang adanya. Bila dah rapat sini tuan-tuan, mana nak cari lagi dah. Kulit muka memang bulu saja. Nama pun untuk awang bulu. Penuh muka ni, aduh. Ya, susah. Bulu lengan tu saya cerita. Tapi tu yang sedap bila dia buat pecal tu. Di kampung saya dulu ada orang buat pecal, bulu lengan ni penuh. Dia buat pecal, dia selak baju ni. Buat pecah kenuri tu 2-3 besen, campur kuah kacang, campur kangkung, kongkang, campur semua sekali. Tarik ramah pusing tu tuan-tuan. Berpeluh-peluh pusing aku tu, tarik pula ramah aku tu. Last kali yang tu yang mahal. Orang kalau tengok dia ramah tu, orang tak makan pecah. Sebab tu tuan-tuan tu saya tengok lah orang tuan-tuan makan dia pecah tu. Dia tarik yang tu yang mahal tu, dia sprok punya. Ni habis bulu-bulu ni. Baik tuan-tuan, sebab tu kita buat sendiri lagi puas hati. Isteri buat sendiri lagi puas hati. Tapi sekarang ni sibuk kan, masa tak sempat. Semuanya order aja, drive thru aja sekarang ni, senang. Kalau kita buat, lebih kita yakin dengan halal dan bersihnya. Annahu tawadda fagharafa ghurfatan ghasala biha wajhah. Rawahul al-Bukhari. Adalah Nabi berwuduk, maka ia mencebok dengan sekali cebok. Nabi cebok ni dengan apa? Dengan tapak tangan. Ambil air wuduk dalam bekas, Nabi niatkan cebok tangan Nabi ni sebagai cebok. Maka Nabi pun masuk, Nabi buat dengan sekali cebok, sekali membasuh akan mukanya. Sedangkan janggutnya yang mulia itu tebal, dan dengan sekali cebok saja tiada sampai air pada ghalibnya dan kedua belah jambang ataupun dua tali tudung sebelah seperti janggut hukumnya. Maka kata pengarang kitab ini, Nabi Muhammad wuduk dengan satu sekali, sapu saja. Nabi Muhammad ambil wuduk bukan macam kita ambil wuduk tu, dia bila kita ambil wuduk meter air pusing punya laju. Sambil ambil, sambil menyembang, sambil ambil, tengok kereta depan tu pula siapa parking, dia ambil wuduk, air duduk berjalan. Orang kita tu dia lah, ambil wuduk dia suka menyembang, ambil basuh muka, tengok orang pula, kamu ke? Bila sampai? Tadi basuh tangan pula. Mak kamu apa khabar? Air duduk berjalan. Tu yang kata membazir tu. Sebab itu saya lebih suka kalau tuan-tuan ambil wuduk di kolah. Ambil wuduk di kolah, air tak jatuh balik dalam kolah. Air tak membazir sangat. Kalau orang menyembang pun, lantak kamu lah kamu menyembang, air tak bergerak. Tapi kita sekarang ni buka paip menyembang lagi. Setengah orang dia buka paip, dia sugi dulu, air duduk berjalan. Itu tuan-tuan kena fikir. Tapi kita kadang-kadang ialah fikiran dah global. Fikiran pun dah canggih dah. Dia kata kolah ni kotor ustaz. Atik cicak lah, atik burung lah, orang terjun dalam tu pula ustaz. Payah. Lebih baik kita buat paip. Terpulang lah pada tuan-tuan. Tapi yang lebih afdalnya, kalau tuan-tuan ada masalah sakar, orang tua kita susah nak mati, tok menakan kita susah nak mati, jenuh baca Yasin tak mati-mati lagi ustaz. Udah kuah kering, malam-malam bangkit, duk cokoh malam-malam, dengan mata cengkung, pipi cengkung, rambut berserebang, duk tengok muka kita. Siang-siang tidur, malam-malam bangun minta nasi. Kuat dia pegang tangan kita tak lepas. Cucu nak pergi suap katuk, dia pegang tangan cucu. Mak, cucu ni takut. Oh, yang ni saya jumpa di
di Negeri Sembilan. Busuk ni tuan-tuan saja maklum lah. Saya nak balik ceramah lah. Mai jatan kuasa surau, ustaz tolonglah ustaz, jiran kami ni ustaz, tak larang nak baca Yasin ustaz. Bukan minta mati, tapi minta sihat. Tapi tak sihat-sihat, tak mati-mati. Umur dah tua, makan malam kuat, siang tidur je, malam boleh duduk, orang pun nak takut. Ni tuan-tuan, orang dulu-dulu dia suruh buka bumbung, kenakan cahaya matahari. Sekarang nak buka bumbung apa? Tinggal kat rumah flat. Bumbung kita rumah orang. Jadi petuanya ambil air 17 kolah masjid. Ambil satu gayung setiap satu kolah. Dapatkan satu timba yang besar 17 masjid punya kolah. Bagi mandi. InsyaAllah keluarlah yang duduk dalam badan dia itu. Saya kata gitulah, tak payahlah jemput saya nak balik. Tak ada masa saya nak pergi ziarah pula. Saya punya kerja lagi, nak ada ceramah lagi. Jadi Tuan Haji cari 17 kolah. Mana nak ada kawasan ni ustaz? Carilah, mesti ada. 2 hari lepas depa bagi mandi, depa telefon dah, alhamdulillah ustaz, dah kembali ke rahmatullah. Ni tuan-tuan, tak payahlah cabut bumbung. Kan senang nak pasang balik bumbung tu. Payah. Bagi mandi air kolah sudah. InsyaAllah ya, benda-benda yang tak dikehendaki dalam badannya keluar dengan mudah. Baik. Apakah takrif tebal? Apa dia yang dikatakan janggut yang tebal, misai yang tebal, ular sawa itu apa? Tebal maknanya ialah barang yang menutup kulit dengan pandangan orang yang dihadapan. Bersalahan nipis, kulitnya nampak. Janggut yang tebal langsung tak nampak kulit. Janggut yang nipis masih nampak kulit. Jadi mana orang yang jambang dia tebal, tak nampak kulit muka, memadailah macam ini. Ambil wuduk, memadailah, menyelak-nyelak tangan dia. Tetapi kalau nipis, wajib sampai di kulit muka. Baik, yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan. Iaitu membasuh kedua-dua belah tangan sehingga ke siku. Bukan siku ke tangan. Tangan ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ke siku. Bukan siku ke tangan. Itu beza. Jadi kalau kita ambil paip, buka paip, kita ambil macam ni. Ini cara dia. Bukan kita buka paip, kita buat macam ni. Sah dah ustaz? Sah. Tapi tak memadai. Macam yang Quran sebut. Kalau kita ambil dalam kolah masjid, yang tu lagi senang. Kita celup saja tangan. Celup macam itu aja. Kemudian kalau ada cincin, lalu-lalukan. Kalau ada jam tak nak buka, lalu-lalukan. Jam jenis tak masuk air kan, lalu-lalukan macam ni. Ada cincin yang ketat, buka-buka kan. Tuan-tuan, masalah jam ni, jam kita ni bila kita jam murah lah kan, macam saya jam murah 100 lebih, kena hujan naik motor, kelabu kelala jam ni. Betul nak menghilangkan jam yang masuk air, yang nak jadi putih kelabu ni, tuan-tuan kena rendam dalam beras semalaman. InsyaAllah kelabu dan air dalam jam tu hilang. Tak percaya? Cuba buat. Rendamkan jam tuan-tuan dalam air, kemudian tuan-tuan masukkan jam tuan-tuan dalam beras. Dalam beras rumah kita tu, peti beras tu, kita masukkan, tuan-tuan kambus jam tuan-tuan. InsyaAllah pagi besok dengan izin Tuhan lah, hilang jam tuan-tuan yang kemasukan air tu. InsyaAllah. Ya, jam tu hilang ke? Sebab isteri tuan-tuan masak nasi. Terus tak boleh makan tuan-tuan. Tapi insyaAllah tuan-tuan, air tu hilang. Cubalah buat. Saya ni selain saya mengajar, dalam saya mengajar, saya selitkan juga petua-petua.
Yang ringkas-ringkas, yang senang-senang tuan-tuan ikut. Ada manfaat. Mengaji bukan setakat kita dapat fiqh, kita juga dapat petua-petua. Jadi yang mana menghadapi masalah air masuk jam, betul lah. Tuan-tuan masukkan jam tuan-tuan dalam berah, dan besok pagi tuan-tuan keluarkan balik. InsyaAllah tidak ada lagi air. Itu manfaat daripada berah yang Allah Ta'ala cipta. Tak macam mana Allah buat, Wallahu a'lam. Tapi dia boleh menghilangkan. Saya dah katalah dulu tuan-tuan, kita ni beli kereta pakai remote control. Maklumlah, jatuh anak bagi jatuh remote, kita bagi jatuh. Kadang-kadang bateri longgar, kadang-kadang power tak cukup. Saya katalah pada tuan-tuan dulu, tuan-tuan nak bagi kereta tuan-tuan hidup, alarm tuan-tuan berfungsi, tak payahlah tuan-tuan kata kereta ni pun tekan, tak mau. Tuan-tuan hanya perlu letak di dahi saja, dan tuan-tuan tekan, insya-Allah kereta tuan-tuan boleh buka pintu. Jauh pun boleh dapat. Kereta abang ni MyV, cuba abang berdiri atas pintu ni, abang buka MyV abang, mesti menyala, insya-Allah. Walaupun jarak dia jauh daripada sini sampai ke MyV. Ya, cubalah, pergi cuba. Dah cubalah? Boleh tak? Tak apa jadi. Maknanya tak apa kuat lah tu. Abang cuba daripada mana? Jarak dia kita. Dia berapa ratus meter? Dia boleh pergi dalam 100 meter, 50 meter dia boleh pergi. Tak payah tuan-tuan pergi dekat-dekat. Daripada sini boleh buat, mengikut kepada keupayaan otak kita masing-masing. Ini yang saya katakan tadi semalam, saya sebutkan semalam, keupayaan otak kita itu. Cuma kita tak fungsikan dia lebih lagi. InsyaAllah dia ada frekuensi yang hebat tentang otak ni. Sebab itu tuan-tuan, kaedah hanya macam kita bersin dalam satu saf. Bila tuan-tuan bersin dalam satu saf, insya-Allah orang 2-3 orang sebelah tuan-tuan insya-Allah bersin. Kita sembahyang satu saf, menguap, insya-Allah orang sebelah pun menguap. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Ada sebab apa itu? Itu yang kita cari insya-Allah kita dapat jawapannya. Baik, kemudian mana dia tadi hilanglah dah. Baik, membasuh tangan. Annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil apa tu? Tengok maknanya apa? Apa tu? Siapa yang tulisan canggih sikit? Buku Rumi dia kata apa? Summa fil apa tu bang? Fil apa? Tak jumpa. Sini tulisan dia jatuh ni, tak nampak jelas. Huruf ain ke huruf apa? Summa al-yusra hatta ashra'a fil adud. Saya tak boleh baca tu, minta maaf. Al-hadis. Artinya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka membasuhlah ia akan mukanya, maka menyempurnakan ia akan wuduknya, kemudian membasuh tangannya sampai ke lengan, kemudian sebelah kiri pula sebagai sehingga pada lengannya. Jadi Nabi buat belah kanan, selepas belah kanan Nabi akan buat sebelah kiri. Sunat buat di belah kanan dahulu. Yang baik-baik ni sunat belah kanan. Yang tak apa baik ia mulakan dengan kaki kiri, masuk tandas dan sebagainya. Yang lain-lain ni sunat dengan kanan-kanan, makan dengan kanan. Masalah kita, ustaz, anak saya makan tangan kiri, menulis tangan kiri. Latih, cuba ubah tangan kanan. Tak boleh ustaz, memang dia nak juga kiri ustaz. Cuba. Kalau kita tak jahada, tak berjihad, tak bersungguh-sungguh sampai bila-bila, tak boleh ubah. Benda tu boleh ubah. Tabiat kita ni boleh ubah. Tabiat ni macam lalat yang hinggap di hidung. Kita boleh tepih. Dia bukan tai lalat. Tai lalat sungguh kita tak boleh ubah. Tapi kalau lalat yang hinggap, kita boleh ubah. Tabiat macam lalat yang hinggap, kita boleh ubah.
Tapi benda yang tak boleh ubah, benda macam tak lalat, dah melekat, tak boleh ubah dah. Sebab tu kita tak boleh ubah bentuk hidung kita. Kita tak boleh ubah bentuk bibir kita. Kita tak boleh buat proses pembedahan dagu kita. Benda tu tak boleh ubah. Sebab tu ciptaan Tuhan. Melainkan jika ada penyakit, kita bolehlah ubah. Tetapi tabiat, walaupun buruk, kita boleh ubah. Berapa banyak kita ni tabiat buruk, pergi suka kentut depan orang ramai. Prok kentut. Hei, kamu ni nak kata apa dah tabiat saya macam itu. Tak boleh cakap macam itu. Supalah kita jadi penyamun. Kenapa kamu jadi penyamun? Dosa mu tahu. Allah dah takdirkan saya sebagai penyamun. Ini pun salah, tuan-tuan. Kamu dah berdusta pada Tuhan. Kamu dah bohong pada Tuhan. Benda ini berlaku pada zaman Saidina Umar. Seorang laki-laki ditangkap kerana mencuri. Saidina Umar tanya, kenapa mencuri? Nak buat macam mana? Allah dah takdirkan saya mencuri. Bukan nak saya, kehendak Tuhan. Saidina Umar kata, sebab dia 30 kali, potong tangan dia. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai 30 sebab pula? Mencuri kan potong aja. Tambahan, sebab dia memfitnah Tuhan. Dia mengatakan Tuhan yang jadikan dia mencuri. Dia fitnah pada Tuhan 30 kali sebab. Berapa banyak orang yang jadi pelacur bagi alasan sudah tertulis pada azali saya adalah pelacur. Nak buat macam mana? Ini tuan-tuan salah ni. Ini dipanggil sebagai qadariyah. Yang pahaman yang salah. Dia memfitnah pada Tuhan. Tuhan tak suruh kita buat jahat-jahat. Tuhan hanya suruh kita buat baik-baik saja. Jahat datang daripada dalam diri kita. Yang baik datang daripada Allah. Allah tak pernah suruh kita buat jahat. Baik, kemudian. Maka jika terpotong setengah yang wajib dibasuh daripada dua tangan, maka wajiblah membasuh sekadar mana yang tinggal. Tangan ni putus, tak ada lah. Tak ada lah. Yang mana balance tu, yang itulah dibasuh. Ustaz, yang dipotong hak bahu Ustaz ni. Ni. Siku ke bawah ni tak ada dah Ustaz. Siku lah. Siku pun tak ada Ustaz. Memang tang sini Ustaz. Situ pun memadai basuh sajalah. Diniatkan sebagai tangan saja. Kalau di sini Ustaz, memang tak ada tangan Ustaz. Itu bukan tangan dah. Ini dipanggil bahu. Bahu tak payah lah. Kalau dipotong sini, memang tak ada tangan. Bahu saja. Itu bahu dah. Tapi selagi mana ada yang dikatakan tangan, basuhlah. Kalau di atas sini sekalipun, sebagai dikatakan ambil ikhtiar, jalan selamat, basuh sajalah. Kalau tangan dia kudung dan sebagainya. Baik, sabda Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Barang yang aku suruh dia akan kamu dengannya, maka hendaklah kamu buat dengan seberapa boleh yang kamu buat. Nabi sebut pada kita, benda yang aku suruh buat, buatlah seberapa boleh yang kamu buat. Nabi kata bangunlah semayang malam. Tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali. Jangan setahun sekali. Buat juga. Setahun sekali tak boleh Ustaz. Sekali seumur hidup tak apalah. Janji buat juga. Kemampuan dia sekali seumur hidup. Ini langsung tak buat. Nabi suruh sedekah. Sedekahlah sikut kemampuan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut tentang allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa ni ada tiga. Percaya pada benda gaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mensedekahkan sebahagian yang Allah bagi rezeki. Bukan Allah minta semua. Mimma, sikit je. Mimma tu sikit. Allah tak guna perkataan kullu. Allah guna perkataan mim, sikit. Contoh, tuan-tuan beli sekilo gula di kedai runcit, sekilo gula, rezeki tu. Balik ke rumah, tak dalam balang. Allah kata bagilah sedikit sedekah daripada sekilo tadi. Jawapannya satu sudu. Satu sudu daripada sekilo gula. Itulah dipanggil mimma, contoh.
Satu sudu itulah tuan-tuan bawa ke masjid. Contoh. Nak jadi apa Ustaz satu sudu bawa ke masjid? Kalau seorang satu sudu, kalau 1000 orang, 1000 sudu. 1000 sudu bersamaan berapa kilo? 10 kilo. Tahan berapa bulan? Tuhan bukan minta satu beg datang. Tuhan bukan minta semua yang kita dapat bagi kat masjid. Tidak. Kalau bawa seorang sikit, selesailah masalah. Itulah yang Islam minta. Biskut Mary di rumah kita tu, biskut 4 segi di rumah kita tu, kita beli 2 paket. Tuhan minta sikit aja, bawa 4 keping seorang. Kalau 100 orang, 400 keping boleh simpan dalam stok surau. Boleh makan ramai-ramai. Itulah maksudnya. Dalam poket tuan-tuan ada 100. Bukan Tuhan minta semua. RM1 saja. Bulan tabung. Kalau mari pagi ni 100 orang, RM100 sudah dapat. Semalam RM100, pagi ni RM100 dapat. Kalau sehari RM200, sebulan Islam suruh bagi sikit, tapi ramai-ramai bagi. Dan berterusan bagi tu. Bukan sekali bagi banyak. Entah bila-bila pula nak bagi. Yang tu Islam tak suka. Itulah maksud mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau semua orang pakat bagi seorang sikit, selesai tuan-tuan. Baik, macam isteri kita sekarang ada 3 bentuk cincin. Bukan semua 3 bentuk guna bagi pada masjid. Sebentuk saja. Contohnya lah, sebentuk Ustaz. Banyak tu Ustaz, walaupun sikit. Maksudnya ialah sikit. Tuhan minta sikit saja. Untuk diberikan balik pada jalan Allah. Dan bukan untuk Allah, untuk diri kita balik di hari kiamat. Baik. Wa ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Ini kaedah usul. Nabi berkata, kaedah usul. Barang yang tak boleh bagi banyak, tetapi janganlah ditinggalkan semuanya. Saya nak bagi semua tak dapat lah. Tuan Haji minta pinjam 100. Saya nak beli susu anak. Betul cakap, saya tak ada duit ni. Kilang saya tutup. Bankrupt. Saya tak adalah 100. Setakat 10 saya ada. Bagi 10. Jangan tak nak bagi. Langsung-langsung tak bagi. Kamu tak boleh bagi 100. Jangan tinggalkan terus. Bagilah RM5. Contoh. Kita sekarang tak boleh buat. Langsung tak buat. Kita sekarang tak boleh bagi. Langsung semua tak bagi. Nabi kata, la yudraku kullu. La yutraku ba'du. Kalau kamu tak boleh buat semua, buat sikit. Saya tak dapat kuliah duha Ustaz hari Sabtu. Sebab saya kerja. Yang saya dapat kuliah maghrib Jumaat, saya dapat. Jadilah. Itulah maksudnya. Macam isteri kita. Abang saya tak dapatlah ikut abang. Malam ni kuliah maghrib. Tapi besok kuliah duha saya ikut. Itulah maksud dia. Jangan maghrib pun tak sampai. Kuliah duha pun tak sampai. Saya tak dapat sembahyang zuhur dan asar berjemaah. Sebab saya kerja. Tapi maghrib insya-Allah saya dapat. Itulah maksudnya. Saya subuh-subuh saya tak dapat jemaah di surau. Sebab saya masuk kerja pukul 5 pagi. Saya jemaah di pejabat je lah. Tapi insya-Allah Sabtu Ahad kalau tak kerja saya datang. Itulah maksudnya. Bukan Sabtu Ahad cuti pun kamu tak datang. Itu kaedah fiqh. Kaedah usul fiqh. Kita ni nama kata tak dapat, terus tak dapat. Mesti ada juga di kalangan kita, mesti ada pada diri kita satu benda yang kita tak boleh buat, benda ni kita buat. Saya tak boleh bagi sumbangan wang Ustaz. Korban duit saya tak ada. Tapi kalau zakat melapah insya-Allah. Ini tidak, korban pun tak buat, melapah pun tak buat, ambil daging pun tak buat, korek lubang pun tak buat. Cuci perut pun tak buat, apa pun tak buat. Bagi-bagi raya tu tengok antu fighter. Ini yang tak betul. Kalau tuan-tuan tak korban, kalau tuan-tuan tak buat kerja korban, tuan-tuan datang ambil daging korban pun dapat pahala. Jadilah. Ini apa pun tidak.
Kemudian marah pula orang tak hantar daging. Saya dah 5 tahun duduk sini Ustaz, haram rasa daging korban. Demo tak ada ngantor ke rumah. Kalau demo tak ada ngantor, kamu pergilah ambil. Tak ada kesiur teman nak ambil Ustaz. Nampak sangat buluh nak beratur-beratur tu. Sombongnya. Tuan-tuan faham ke saya cakap Perak ni? Ada orang hantar mesej kat saya ni, tuan-tuan. Saya baca mesej dia sekejap. Tuan-tuan dengar. Ya, pelik mesej dia. Benda kedianya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sangat suka mendengar ceramah tuan. Tapi kenapa ajuk cakap orang daripada Parit gitu dia. Saya pun jawab, saya orang Perak. Saya tinggal di Ipoh. Lepas tu dia pun balak balik. Sorry Ustaz, jangan marah gitu dia. Dia ingat saya orang KL gamaknya. Ada orang yang ingat saya ni duduk kat jalan Ipoh. Saya duduk di Ipoh, bukan jalan Ipoh. Orang Ipoh itulah cakap dia. Dia kata Ustaz duduk kat jalan Ipoh. Saya ingat Ustaz duduk di jalan Ipoh. Tak ada lah. Saya duduk di Ipoh, bukan jalan Ipoh. Silap, patut cakap macam Parit tu. Masalah ya tuan-tuan. Baik. Dan wajib membasuh bulu-bulu yang ada pada tangan daripada luar hingga ke dalamnya sekalipun bulu yang tebal, kerana jarang berlaku. Jadi berhati-hati tuan-tuan yang banyak bulu. Jangan duk bangga sangat bulu lengan ni banyak. Ni kena basuh ni bulu-bulu. Orang yang banyak bulu dada ni jangan duk bangga sangat, butang pun saja tak butang. Tengangor baju nak tunjuk bulu dada. Jaga-jaga kamu mandi hadap besar. Tak senang tuan-tuan. Dia kena buat cuci balik ni. Ya Allah, banyak kerja pula. Lepas tu tuan-tuan yang mana bulu dada tebal tu, pilih trim bagi nipis sikit. Tak pun ambil semua racun ke apa bagi mati. Dia ambil rondak ke semua. Dengan tuan-tuan mati sekali. Sebab kadang-kadang kita duk bangga sangat. Misai tebal, janggut tebal, semua tebal. Padahal susah kadang-kadang. Rambut tebal. Rasulullah dia simpan rambut panjang, tapi bukan sentiasa panjang. Rasulullah pun botakkan kepalanya supaya senang ibadat, senang mandi. Rasulullah nipiskan rambutnya. Sekali saja Rasulullah simpan rambut panjang, bukan sentiasa panjang. Nak menunjukkan harus berambut panjang, tetapi tidak melepasi bahu. Sesungguhnya kali lah, tidak melepasi bahu. Melepasi bahu dipanggil tasammum, iaitu menyerupai perempuan, haram bagi laki-laki. Walaupun yang simpan rambut panjang itu ustaz sekalipun, haram sama sekali. Walaupun alasan dia, saya berdakwah, saya kena rambut panjang. Tak, hukum tetap berjalan. Hang ustaz ke, hang tak ustaz ke, tak boleh. Tak apa, dia ustaz, dia berceramah untuk golongan muda, biarlah dia berambut panjang. Tak boleh. Nak rambut panjang, haknya hak bahu saja. Lebih daripada bawah, haram. Ikat tocang pun tak boleh bagi laki-laki. Tak boleh. Tambah ikat tocang macam shogun tu, lagi tak boleh. Shogun ke shogun? Shogun lah kan? Tak boleh tu. Nabi kata laki-laki kalau semayang ikat tocang, setan bertenggek di atas tocang dia itu. Nabi suruh buang orang yang ikat tocang. Jadi berhati-hati. Jangan atas kita guna kapasiti kita sebagai ustaz, semua jadi halal pada kita. Saya cukup tak berkenan. Konon-konon nak dakwah pada golongan muda, duk campur dengan muda, duk satu meja, duk menyimbang. Yang budak perempuan tu pakai baju ketat. Seketat-ketatnya duk dakwah kita. Naklah, bukan cara macam itu nak tunjuk dakwah pada orang. Apa tujuan sekalipun, niat baik sekalipun, pelaksanaannya tidak betul pada hukum syarak, tetap dilarang dalam agama. Nak sampai satu tahap yang baik, cara pun mesti baik. Mana boleh duduk depan perempuan mendedahkan aurat, semua duduk sekali bertenggek, gelak kik-kik-kik. Saya berdakwah. Oh, seronok macam itu. Saya benak juga. Perempuan, sebab tu kena buat syarat. Saya ni bukan kata bomo, saya bukan bomo. Tapi saya kalau orang perempuan datang nak minta ubat, kalau tak pakai tudung, saya suruh balik. Kalau pakai baju seksi-seksi, saya suruh balik. Mai pakai elok, baru boleh masuk jumpa saya.
Ni mai tangan pendek, tudung tak sini, baju nampak luruh dada ni. Jadi apa-apa? Tak saya susah. Saya pun manusia juga, ada. Dia buat rambut tengkuk, gatal Ustaz, kita pun tengok sudah. Pipi bla 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 bla. Saya buat syarat sebab tu PA saya buat syarat. Tak betul? Kena buat. Bukan kita berhajat pada mereka berhajat pada kita. Kita lah kena buat syarat kita. Tak boleh Ustaz, dakwah Ustaz. Lantaklah dakwah, tak dakwah pun. Benda tutup aurat ni bukan sekarang punya dakwah. Sejak lahir-lahir dah tahu dah hukum wajib tutup aurat. Apa lagi yang kita nak dakwah, apa lagi? Kena buat peraturan. Mesti menutup aurat. Syarat. Sebab tu kita tengok orang-orang pergi mahkamah, semua pakai tutup aurat walaupun tak tutup aurat. Sebab mahkamah tetapkan macam tu, mahkamah syariah tetapkan macam tu. Mesti bertudung, pakai baju kurung. Tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai skirt, tak boleh pakai macam ni. Syarat. Nak jumpa hakim. Sebab tu saya sebutkan tadi di AU4 tadi. Mana boleh masuk dalam mahkamah pakai macam baju perang, ikat baju ketat-ketat, seluar ketat-ketat. Hakim tegur. Suat khabar utusan marah. Apa salah dengan pakaian dia? Salah pakaian dia pasal mengikut bentuk badan walaupun tutup aurat. Kita kena faham macam hakim tu faham. Ingat kamu nak pergi perang masuk mahkamah ni, pakai macam ni. Lawyer, kamu daftar nak guam kamu macam ni. Kenapa kamu tak betul dengan dia? Lawyer pun kena sekali. Sebab tu kita kena buat macam itu. Kena buat. Saya walaupun tak jadi hakim, tapi jadi ustaz. Buat peraturan. Kalau dia mari dengan mak dia, dengan anak dara dia, dengan bapak dia. Anak dara dia tak pakai tudung, saya suruh anak dara duduk luar. Mak pak masuk. Jadi lama-lama orang tahu, tu nak jumpa ustaz tu, pakai elok lagi ustaz marah. Jadilah sebagai satu dakwah. Walaupun dia pakai elok tu kerana nak jumpa saya, bukan kerana Allah pun, tak apalah. Sekurang-kurangnya latihan untuk dia. Ini sampai main semayang pakai skirt ni apa hal? Sampai semayang pakai skirt pasal apa? Dia nak pergi semayang pakai skirt, pakai telekung. Habis semayang buka telekung, pakai skirt balik turun. Sebab peraturan tak ada. Jaga patut tunggu depan masjid. Ni apa ni? Ingat pasal malam ke? Balik pakai baju kurung. Benda ni diperbuat oleh Abu Hurairah. Satu perempuan nak pergi masjid. Perempuan ni potong Abu Hurairah. Bila potong Abu Hurairah potong perempuan tu balik. Kamu nak pergi mana? Masjid. Masjid dengan minyak wangi macam ni. Bau semerbak macam ni. Balik tukar baju lain baru datang. Ini peraturan. Cuma kita hari ni kalau kata macam tu, kalau kita buat macam tu, kita akan kata tak ada hikmah. Sedangkan itulah hikmah. Cakap lembut sudah. Ajar pun sudah. Buat notis board pun sudah. Langgar juga penguatkuasaan. Selagi mana tak buat penguatkuasaan, selagi itulah orang akan mencabar undang-undang atau peraturan yang dibuat. Sebab tu kadang-kadang kita kena banking juga. Kadang-kadang kita kena tegas juga. Baru orang hormat pada Islam. Bukan kita ikut kesuka kamu lah. Dalam Islam tak ada paksaan. Tak ada paksaan untuk orang kafir masuk Islam. Tapi dah Islam kena paksa. Macam anak kita. Kita kena paksa dia semayang. Semayang man. Biarlah abang pun. Dia nak semayang, dia semayang. Dia tak semayang, sudah. Bukan macam itu. Mesti suruh dia semayang. Heret dia suruh dia semayang. Kena buat, tuan-tuan. Kalau tidak, tak jadi. Selagi mana tidak ada penguatkuasaan.